Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan RUU anti lompat pati, yang mana kita tahu hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang di media, yaitu tidak dapat dibentangkan pada Isnin ini. Dan dia kata tiada sabotas politik, hanya perbezaan pendapat di kalangan sebahagian yang ada dalam kerajaan lah. Dan di sini juga beliau mengatakan bahawa memang frust. Sementara itu, Wan Junaidi berkata, kecewa apabila RUU yang telah mengambil masa selama 8 bulan itu tidak dapat dibentangkan pada Isnin ini. Bagaimanapun, sebahagian anggota kabinet dia menerima sebahagian tanggungjawab bersama. Perasaan pribadi saya adalah memang frust. Selepas buat kerja 8 bulan, ada tersangkut sikit, memang terasa lah. Ini adalah kenyataan beliau. Jadi saya sebagai rakyat lihat apa yang dikeluarkan oleh Menteri Undang-Undang ini mungkin sebagian rakyat boleh terima, tetapi sebagai rakyat yang menyokong kepada parti seperti Pakatan Harapan, maka kita melihat di sini seolah-olah adalah taktik kotor politik. Jadi saya berharap perkara ini tidak begitu, kerana kita tahu PRU ini sudah semakin dekat, dan jika RUU ini dibentangkan sebelum PRU, maka saya boleh terima sebagai rakyat kenyataan ini. Tetapi jika RUU ini dibentangkan selepas pilihan raya, maka di sini saya lihat adalah permainan kotor politik. Kenapa saya berkata seperti ini? Kerana mungkin ramai kawan-kawan di luar sana tidak perasan, tidak memahami. Tetapi apa yang saya lihat sebagai kasarnya ataupun dalam politik yang mudahnya, saya melihat bahawa apabila PRU ke-14, Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan, membentuk kerajaan, menang pilihan raya, maka parti yang kalah, parti yang tidak sepatutnya menjadi kerajaan, boleh juga bergabung membentuk kerajaan di waktu itu. Jadi di sini saya nak menceritakan sedikit tentang perkara ini supaya kita ni faham kenapa saya nak RUU itu dipercepatkan sebelum pilihan raya. Kerana apa yang berlaku di PRU yang lalu, apabila kerajaan Pakatan Harapan menang, maka parti yang bernama GPS, Gabungan Parti Sarawak ini, membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan. Yang mana kita tahu, GPS sebelum PRU ke-14 adalah melawan calon Pakatan Harapan di Sarawak. Setelah Pakatan Harapan menang di pusat dan menjadi kerajaan, GPS tiba-tiba tukar nama jadi GPS dan bersama membentuk kerajaan. Apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang, GPS sekali lagi bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional membentuk kerajaan. Dan akhirnya, apabila kerajaan baru yang tak ada nama ini terbentuk lagi, GPS tidak nak memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama PIHES membentuk kerajaan. Padahal di awal-awal bersama. Jadi di sini seolah-olah saya sebagai rakyat keliru dengan satu taktik politik yang saya rasa pembohongan. Jadi perkara ini adakah nanti jika benda ini lewat ataupun tidak dapat dibentang sebelum PRU ke-15, maka GPS akan main taktik yang sama dan akan menjadi kerajaan lagi sekali lagi dalam kerajaan pusat. Jadi ini adalah satu yang perlu pemimpin Pakatan Harapan segerakan, terutamanya Presiden PKA, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Ketua Pembangkang, begitu juga Ketua-Ketua Parti, yang mana Presiden Parti Amanah, Setiausaha Agung DAP, yaitu YB Anthony Loke. Perkara ini harus disegerakan, kerana impaknya adalah di PRU ini nanti, rakyat dah tak percaya. Apalagi di Sarawak, kerana sia-sia pihak pembangkang di Sarawak melawan parti GPS, akhirnya bersama di kerajaan. So, ini politik yang ada di Malaysia hari ini, yang sepatutnya diubah dengan cepat supaya tokoh-tokoh muda, yang mana pemimpin-pemimpin muda, anak-anak muda tidak keliru. Jika saya tidak ke politik, saya amat keliru dengan apa yang berlaku ni. Tetapi kerana saya ke politik hari ini dan saya baca gerak-geri apa yang dilakukan oleh ahli politik kita ini, maka mereka mempermainkan kita punya undang-undang seperti ini, perkara-perkara seperti ini. 8 bulan seorang menteri, bukan seperti kaikan kerja menteri, tetapi 8 bulan. Kaki tangan pakar-pakar yang ada,
Beliau sendiri seorang pakar undang-undang. Kenapa perkara ini boleh lambat, ada kecacatan pula? Orang-orang yang dalam kerajaan yang mana disebut oleh beliau di media ini tidak setuju itu, memanglah orang-orang ini juga sebahagian daripada kata-kata yang melompat. Mereka-mereka yang suka melompat. Parti GPS sendiri adalah parti yang melompat juga. Ini adalah jelas. Bukan saya berkata ini kerana tidak ada fakta. Jadi perkara ini dilihat oleh rakyat yang tidak menguntungkan pihak pembangkang, terutamanya Pakatan Harapan. Begitu juga isu Pakatan Harapan nih yang sibuk saya lihat nak buat kemah besar, yang mana Pakatan Harapan sendiri ini perlu diperbaiki. Kekuatan yang ada, kemenangan yang lepas, jangan dipandang lagi bahawa parti kita ni adalah parti yang hebat ataupun parti PKR kah, parti DAP kah, parti Amanah kah. Bekerja sama sepatutnya kita hari ini memperkuatkan, bukan menunjukkan egois. Begitu juga orang-orang dalam parti PKR yang mana begitu egois mengatakan nak pakai logo ni, pakai logo tu. Kita patut mempercayai apapun logo kita untuk komponen kita bersama. Bukannya kita nak bertelagah. Di pertelagahan kita itulah mempunyai kekalahan salah satunya. Walaupun isunya kecil. Ini dilihat oleh rakyat, bukan dilihat oleh pemimpin, bukan dilihat oleh pengkritik. Ini adalah orang yang di underground nih. Orang yang di bawah yang tidak memahami ini. Jadi ini isu yang patut kita rungkai, patut kita buat, strukturkan semula, yang mana yang rasa dah tak boleh menjadi player, yang tak boleh memimpin, apalagi ni PKR, esok adalah pemilihan untuk ketua cabang, maka yang mana yang rasa tidak buat kerja selama ini, yang mana perlu bertanding, tetapi memang demokrasi, beri laluan kepada mereka yang lebih hebat, bagi laluan kepada anak muda yang lain, yang boleh, yang ada kaliber, yang ada kemampuan untuk menstrukturkan semula PKR kita ini. Jadi itu yang saya lihat hari ini. Jadi mereka-mereka yang di atas ini, kadang-kadang kawan-kawan saya pun bertanya kepada saya, yang mana adakah mereka ini mempunyai kepentingan kepada parti lain untuk melemahkan parti kita, tetapi mereka mendapat input kewangan kah ataupun apa kah daripada apa yang mereka lakukan, apa yang seolah-olah mereka tidak buat kerja, tapi hari ini mempertahankan parti. Tetapi tak buat kerja setelah menang pemilihan parti. Jadi ini perkara ini perlu kita rungkai, perlu kita lihat dan perlu kita nilai supaya di waktu akan datang parti ini kuat. Bukan untuk saya, bukan untuk pemimpin-pemimpin yang lantang bersuara seperti saya ini, tetapi untuk generasi kita akan datang. Jangan jadi pemimpin muda, jangan jadi pemimpin lama pun hanya untuk jadi kaki ampu, kaki bodek, untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk berkhidmat untuk rakyat, bukan berkhidmat untuk parti. Bukan memperjuangkan parti yang diagung-agungkan, hanya nak memperjuangkan periuk nasi sendiri. Ini yang saya lihat hari ini. Jadi saya di sini sebagai rakyat biasa meluahkan apa yang saya rasa kepada kita semua ni. So sekian, terima kasih. Thank you.